Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Akhil Syahmi bin Khairul Anwar, nombor metrik D213140006. Hai korang sihat? So, saya Muhammad Muaz bin Mukhtar D21313937. Terlajak. Hai korang, nama saya Muhammad Arif Daniel bin Baharin, nombor metrik D213143116. Oi, panasnya. Hai, Assalamualaikum korang. Nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Kamal Zaini, nombor metrik D21314033. Okey, kami memilih tajuk sejarah penempatan dan kami berada di Muzium Lembah Bujang. Okey, hari ini saya berada di Muzium Lembah Bujang. Saya ingin menunjukkan salah satu sejarah terdahulu sehingga sekarang. Apakah itu sejarah terdahulu yang saya jumpa? Iaitu Candi Bukit Batu Pahat. Apa itu Candi Bukit Batu Pahat? Candi Bukit Batu Pahat ialah tapak yang ke-8 yang dibina semula di Candi Lembah Bujang, Merbuk, Kedah. Ia merupakan candi induk di Lembah Kedah. Anda ingin melihatnya? Silakan. Hai semua. Hari ini saya berada di Candi Pendiat. Anda semua nak tahu apa itu Candi Pendiat? Sudah terang lagi bersuluh, Candi Pendiat mempunyai tapak 16 yang diekskavasi di tempat asalnya di Kampung Pendiat dan kemudian telah direkonstruksi dan dibina semula di Bukit Batu Pahat, Merbuk, Kedah. Anda semua mesti nak tengok kan? Jom. Hai korang. Okey, kat sini ada pelbagai artifak yang terdapat di sini yang saya akan bawa korang lihat satu-satu. Jom, mari kita. Penggunaannya dianggar di sekitar awal tahun kurun ke-19 Masihi. Okey guys, artifak ini pula digunakan untuk mengisar beras dan dijadikan tepung. Dan ianya digunakan pada sekitar kurun ke-19 Masihi juga. Okey. Artifak seterusnya adalah yang ini. Ianya digunakan sebagai pelapik atau alas kepada batung yang diletakkan di atas artifak ini. Artifak yang terakhir adalah batu granit. Bongkah granit ini digunakan untuk membina sebuah bangunan pada zaman 19 Masihi. Korang ada lagi? Jom saya bawa anda tempat yang terakhir, sejarah penempatan di Lembah Bujang. Let's go.
Dah. Jadi anda lihat di sebelah kanan saya, iaitu perahu Songo, merupakan perahu tradisi Melayu. Masyarakat Melayu Kedah diperbuat dari sebatang pokok balak yang ditebuk. 1, 2, 3. Jadi, jenis perahu yang digunakan di antaranya seperti merbau, bongor dan pulau. Assalamualaikum puan. Boleh saya tahu nama puan? Ini saya nak interview salah seorang daripada penduduk tempatan Lembah Bujang. Pertama puan, apakah kesan sejarah dahulu terhadap masyarakat sekarang? Kesan yang kita boleh lihat dekat sini, penduduk tempatan dekat sini dia boleh membawa anak-anak untuk mendalami dan mengetahui sejarah yang ada di kawasan Lembah Bujang di sini. Setakat sebelum ni kita tahu anak-anak mereka belajar sejarah hanya dalam buku teks dan hanya melihat gambar-gambar yang tertera dalam buku teks. Namun bila mereka membawa anak ke sini, mereka dapat tunjuk kepada anak-anak seperti ikut bawa anak-anak hari ini untuk melihat kesan sejarah pada zaman dahulu lah. Secara tak langsung mereka dapat mendalami ilmu pengetahuan yang bukan sekadar belajar di sekolah saja. Boleh dapat zaman sekarang ataupun anak muda tempatan sekarang bukan sahaja belajar ataupun mempelajari sejarah secara teori, malah kita boleh membuat praktikal dan datang ke muzium ini untuk lebih mengetahui tentang sejarah penempatan di Malaysia. Soalan yang kedua, bagaimana penduduk tempatan mengetahui dan mengenali tentang penempatan sejarah mereka sendiri? Pada pendapat saya, penduduk tempatan terutamanya golongan-golongan tua, mereka mengenali sejarah ketempatan ini melalui cara mulut ke mulut pada zaman dahulu lah. Tentang kehebatan Lembah Bujang sebagai tapak laluan perdagangan pada masa lalu. Tapi masa sekarang, kebanyakan golongan muda dia kurang mengetahui dan kurang untuk mendalami sejarah tempat sendiri. Jadi bagi yang golongan muda yang berminat, terdapat pelbagai platform yang mereka boleh gunakan untuk mengenali sejarah pertempatan mereka. Bukan sekadar mengunjungi tempat arkeologi ini untuk mengetahui sejarah pertempatan mereka. Golongan muda seharusnya menggunakan platform seperti TikTok. Saya pun pernah melihat banyak rakaman di TikTok tentang sejarah arkeologi. Jadi dari situlah mereka boleh mengenali pertempatan di sini. Apa yang kita boleh rumuskan dekat sini berkenaan soalan yang kedua, bukan semata-mata orang yang luar daripada Kedah boleh kunjung ke sini, malah kita boleh cari di laman sosial seperti TikTok, Facebook, Google dan sebagainya. Okey, terima kasih. Di Malaysia, semua golongan perlu menghayati, perlu mempelajari, perlu memeladani sejarah penempatan yang ada di Malaysia. Tak kira golongan tua maupun muda. Kerana golongan tua, yang mana golongan tua perlu mendidik, perlu mengajar golongan yang muda supaya mendidik jati diri mereka ke arah kestabilan negara. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, rumusannya adalah peristiwa bersejarah yang telah pun terjadi merupakan episod sejarah yang sangat penting, bukan sahaja untuk tontonan dan renungan generasi masa kini, bahkan juga kepada generasi yang akan datang. Kesimpulannya, janganlah ambil mudah berkenaan sejarah, kerana sejarah membentukkan tamadun terdahulu, dan sekarang kita hidup pada zaman yang selesa di mana orang terdahulu menciptakan sejenis benda yang baharu, dan kita patut menaikkan sejarah penempatan di Malaysia ini
dengan bangganya. Bye-bye. Okay. Akhir sekali, saya ingin menyeru kepada generasi-generasi baharu supaya mempelajari dan mengingati sejarah penempatan yang berada di Malaysia. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar cerita kami di sejarah penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.